Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 23 Disember. Saya Hanim Muhyiddin. Dan saya Ivan Tok. Berikut paparan utama malam ini. Purata tarif asas TNB kekal 39.45 sen sekilowatt jam sepanjang tahun depan. Hukum penggunaan vaksin COVID-19 harus dan wajib diambil golongan terdedah bahaya pandemik. Tarif elektrik TNB kekal pada kadar sekarang 39.45 sen per kilowatt jam bagi tahun 2021. Pada masa sama, pengguna domestik dan industri akan menikmati rebat elektrik sebanyak 2 sen per kilowatt jam bermula 1 Januari hingga 30 Jun 2021. Menurut Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Samsul Anwar, rebat itu bakal memanfaatkan sehingga lebih 9 juta akaun. Ia rebat pertama kali diberi sejak Julai 2018. Atau pengguna domestik akan menikmati penurunan bil elektrik di antara 3.6% hingga 9.2%. Manakala pengguna komersial pula akan mengalami penurunan bil elektrik di antara 4.0% hingga 5.2%. Kita berharap agar pemberian rebit ini dapat membantu meringankan kos hidup rakyat serta menurunkan kos menjalankan perniagaan yang terkesan berikutan penularan pandemik. Kerajaan juga bersetuju melepaskan penjimatan kos bahan api kepada semua pengguna TNB berikutan penurunan harga bahan api arang batu dan gas pada separuh tahun kedua 2020. Ini selaras dengan pelaksanaan mekanisme pelepasan kos tidak seimbang ICPT bagi tempoh 1 Januari sehingga 30 Jun 2021. Penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan Kerajaan Malaysia dan itu keputusan Musyarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-10. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menegaskan penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Dalam satu kenyataan, Datuk Dr. Zulkifli berkata, kaedah pencegahan melalui vaksinasi dapat dilihat dalam 6 keputusan Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia sebelum ini terhadap beberapa penyakit dari tahun 1988 hingga 2013. Antaranya ialah pelalian rubella, imunisasi hepatitis B, campak, TB, batuk pokol, dipteria, tetanus dan polio. Justru pengambilan vaksin COVID-19 yang ditetapkan kerajaan adalah bagi maslahah kepada keseluruhan rakyat. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin menyifatkan dakwaan Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman bahawa ada pihak meraih komisen RM500 juta menerusi pembelian vaksin COVID-19 sebagai tuduhan tanpa bukti. Tegas beliau, pemerolehan vaksin COVID-19 dibuat secara rundingan terus dengan harga yang diterima adalah harga pengeluar, bukan melalui orang tengah atau pengedar. Cuma saya ingin nyatakan di sini bahawa saya telah dengan Pfizer dan dengan AstraZeneca, kita telah buat rundingan terus dengan syarikat-syarikat tersebut. Direct with Pfizer and directly with AstraZeneca. Harga yang kita terima adalah
harga daripada manufacturer, ya, bukannya harga daripada orang tengah pengedar, tetapi harga daripada Pfizer dan AstraZeneca. Malah hari ini AstraZeneca telah keluarkan kenyataan akhbar yang mengesahkan bahawa Malaysia telah beli at cost. Sementara itu, kandungan perjanjian vaksin COVID-19 termasuk nilai perolehan hanya boleh didedahkan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara PAC atau lingkungan yang terhad sekiranya terdapat klausa khusus dalam perjanjian tersebut yang membenarkan kandungannya didedahkan. Bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia, Dato' Abdul Farid Abdul Ghaffur berkata, ini kerana setiap perjanjian yang dimeterai kebiasaannya tertakluk kepada klausa kerahsiaan yang tidak membenarkan kandungannya didedahkan kepada umum. Walaupun bagaimanapun secara kebiasaannya dalam suatu perjanjian mana-mana klausa kerahsiaan selalunya tidak akan membenarkan kandungan perjanjian tersebut didedahkan secara umum. Ini kerana banyak perkara yang terkandung dalam perjanjian tersebut yang mungkin akan menjejaskan kedudukan pihak-pihak yang memasuki perjanjian tersebut. Jadi dari sedikit maklumat yang kita tahu berkenaan dengan kerahsiaan perjanjian tersebut, saya percaya secara spekulatif bahawa kandungan perjanjian tersebut tidak boleh didedahkan secara umum untuk pengetahuan semua. Beliau mengulas kenyataan Khairi Jamaluddin bahawa beliau sedia memberi taklimat terperinci kepada PAC berkenaan pemerolehan vaksin COVID-19. Bagaimanapun syarat kerahsiaan patut dipatuhi. Kita beralih kepada perkembangan semasa jangkitan COVID-19. 1,348 kes baharu direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif 98,737. Selangor kekal tertinggi dengan 535 kes, diikuti Kuala Lumpur 226 kes. Kes sembuh pula 710 menjadikan jumlah kumulatif kes pulih 80,014 kes. 5 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya 444 kes. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Sidang Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Perbekalan 2021. Belanjawan negara itu diluluskan sebulat suara tanpa pindaan selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Keuangan Muhammad Saha Abdullah. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Semua suara menyatakan bersetuju. Justru rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga sekarang. Perkhidmatan bagi tahun isu. RUU itu dibentangkan di Dewan Negara pada 16 Disember lalu, kemudian diikuti sesi perbahasan dan penggulungan oleh setiap kementerian selama 5 hari. Sidang Dewan Rakyat meluluskan RUU itu pada 15 Disember lalu secara undi belah bahagian. Menjamin kelangsungan industri pelancongan negara serta kembali menjadikan Malaysia destinasi pelancongan pilihan utama di peringkat global. Itu matlamat dasar pelancongan negara DPN 2020-2030 yang dilancarkan Perdana Menteri hari ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan matlamat itu akan dicapai melalui pendekatan utama merangkumi pengukuhan daya saing, pembangunan sektor pelancongan secara lestari dan inklusif serta kesediaan mengharungi bencana pada masa akan datang. 6 strategi utama digariskan iaitu transformasi tadbir urus, mewujudkan zon pelaburan pelancongan inklusif dan menggiatkan digitalisasi pelancongan.
Teras lain memperkaya pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuh komitmen terhadap pelancongan lestari dan meningkatkan kapasiti modal insan dalam semua subsektor pelancongan. Menurut Perdana Menteri, kerajaan sedar negara memerlukan hala tuju yang dinamik dan strategik dalam memulihkan semula industri pelancongan. Sehubungan itu, pembangunan industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting bagi memastikan objektif dasar dapat dicapai. Industri pelancongan yang berasaskan teknologi digital adalah penting untuk memastikan objektif dasar ini dapat dicapai. Tambahan pula, kemajuan teknologi juga dapat mengukuhkan jaringan antara industri serta membuka jalan bagi subsektor inovatif baru dalam industri pelancongan yang akan mewujudkan peluang perniagaan dan pekerjaan. Dengan ini, pelaburan pelancongan yang berpusatkan teknologi adalah digalakkan. Melalui DPN ini, Malaysia akan mewujudkan zon pelaburan untuk projek pelancongan atau Special Tourism Investment Zone bagi meningkatkan kerjasama awam swasta serta menarik lebih ramai pelabur tempatan dan antarabangsa. Kerajaan juga komited untuk mengimbangi pembangunan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan khazanah negara termasuk alam sekitar, budaya dan warisan. Matlamat kerajaan adalah untuk menjenamakan Malaysia sebagai destinasi eko-pelancongan utama dunia menerusi teras pelancongan lestari yang boleh memacu pertumbuhan ekonomi baharu di samping mewujudkan peluang pekerjaan. Prestasi amanah saham Bumiputera ASB kekal kompetitif di tengah iklim pelaburan dan pasaran semasa yang mencabar serta impak langsung pandemik COVID-19. Demikian reaksi penganalisis ekonomi berhubungan pemberian agihan pendapatan sebanyak 4.25 sen seunit untuk ASB bagi tahun keuangan berakhir 31 Disember 2020. Antara perkara yang perlu dinilai pelabur iklim pelaburan semasa dan faktor yang mempengaruhinya. Ketua Ekonomi Bank Islam Malaysia Muhammad Asfan Nizam Abdul berpendapat pelaburan ASB perlu diteruskan. Malah ia masih merupakan pilihan pelaburan yang baik kerana masih dapat memperoleh keuntungan. Mengambil kira keadaan ekonomi yang mencabar ketika ini, dividen ASB dilihat berdaya saing yang menjadi bukti keupayaan PNB. Pada masa sama, strategi pelaburan global PNB membuahkan hasil dengan sumbangan kasa ekuiti awam global kepada PNB meningkat kepada 24.5% tahun ini berbanding 6.3% pada tahun 2019. Agihan pendapatan 4.25 sen seunit itu merangkumi agihan pendapatan 3.5 sen seunit dan bonus 0.75 sen seunit. Sempena ulang tahun ke-30 ASB, pemegang unit akan turut menerima pembayaran khas ihsan berjumlah 0.75 sen seunit bagi 30,000 unit pertama. Pengerusi kumpulan PNB Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz berkata, secara keseluruhan pengagihan pendapatan berjumlah 7.6 bilion ringgit bakal dinikmati oleh 10.2 juta pemegang unit. 3,000 unit, mereka juga menerima manfaat pengagihan ihsan ini. Ia adalah tanda penghargaan kami kepada semua pemegang unit ASB yang terus setia bersama kami sepanjang 30 tahun dana ini diperkenalkan. Unit yang dilaburkan semula daripada pengagihan pendapatan dan bonus akan dikreditkan ke dalam akaun pemegang unit pada 1 Januari 2021.
Ya, ini pula mengenai bantuan prihatin nasional BPN 2.0. Menteri Keuangan Tengku Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pembayaran bagi mereka yang lulus permohonan baharu dan juga rayuan akan dibuat bulan depan, dan setakat 4 Disember lalu 10.12 juta orang telah mendapat manfaat pembayaran fasa pertama BPN 2.0. Ia melibatkan bantuan berjumlah 4.6 bilion ringgit daripada 4.8 bilion ringgit yang diluluskan bagi fasa pertama. RM6.9 juta telah berjaya dikreditkan ke dalam akaun 285,626 PKS Mikro yang telah diluluskan. Proses rayuan juga telah dibuka dari 7 Disember hingga 21 Disember. Kesemua rayuan akan melalui proses semak silang antara LHDN dan pihak berkuasa tempatan dan diumumkan dalam masa terdekat. Setakat 11 Disember 2020, bantuan berjumlah 239.73 juta telah berjaya disalurkan menerusi program subsidi upah 2.0. Ia memanfaatkan 39,203 majikan dan membantu mengekalkan penggajian bagi 307,420 pekerja. Ya, pasti ramai warga kota akan memulakan perjalanan malam ini untuk balik ke kampung atau untuk tujuan melancong sempena cuti Christmas. Dan bagi menjamin kualiti perkhidmatan kepada pengguna lebuh raya, Plus Malaysia Berhad melaksanakan inisiatif digital dengan pelbagai inovasi. Antaranya transformasi Pusat Pemantauan Trafik Plus. Ia bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna berada pada tahap terbaik. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Faris Izzat Shaharudin yang kini di Pusat Pemantauan Trafik Plus Petaling Jaya. Faris. Baik, Hanim dan juga Ivan, sebelum kita bercakap dengan lebih lanjut mengenai sistem pengangkutan pintar ataupun ITS dan juga sistem paparan video yang baru saja 2 bulan digunakan di Plus ini, okey, saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan lalu lintas yang berlaku ketika ini di lebuh raya utama Plus. Okey, kita mulakan dengan di Pulau Pinang, Jambatan Pulau Pinang. Kalau kita dapat saksikan di sini, di sebelah kiri ini adalah dari seberang perai ke Pulau Pinang, dari Pulau Pinang ke seberang perai berlaku kesesakan, manakala di sebelah kanan ini iaitu dari seberang perai ke Pulau Pinang lancar, dan kita beralih pula ke paparan skrin di atasnya. Okey, baik, di atas ini adalah dari yang bahagian kiri juga berlaku kesesakan, iaitu dari Juru ke Sungai Dua. Manakala yang di sebelah kanan itu adalah menghala ke selatan, agak lancar di situ. Dan kita beralih pula ke paparan di Jalan Duta. Kalau dilihat di Jalan Duta ini keadaan agak lancar di kedua-dua arah. Begitu juga dengan di Sungai Besi juga lancar di kedua-dua arah. Apapun yang boleh saya katakan ketika ini, keadaan lalu lintas masih lagi terkawal dan juga lancar di kebanyakan lebuh raya Plus. Cuma ada 1-2 kawasan saja yang berlaku kesesakan. Baik, untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai sistem yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi, iaitu sistem pengangkutan pintar dan juga sistem paparan video yang baru saja digunakan oleh Plus di Pusat Pemantauan Trafik Plus ini, bersama dengan saya sekali lagi untuk malam ini, iaitu Ketua Perhubungan Korporat, Komuniti dan Awam Plus, Tuan Syed Muhammad Aidit, Syed Ahmad Aidit. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar sihat. Okey, kita nak tahu, okey, dengan ringkasnya mungkin Tuan boleh kongsikan mengenai kelebihan sistem yang digunakan ketika ini. Okey. Dengan ringkasnya, sistem ni diadakan untuk keselamatan, keselesaan dan kesenangan pengguna. Mengapa saya cakap begitu? Dari segi digital journey untuk Plus, Pusat Pemantauan Trafik ini telah pun didigitaliskan. Sebelah kiri kita nampak banyak data. Dulu hanya visual, sekarang dengan data-data yang kita dapat angkat paut dari Twitter, dari Google, dari sistem kita akan dapat informasi yang boleh memberi kita data yang membantu kita meninggalkan trafik dan juga membantu pelanggan lebuh raya dengan lebih jitu.
Jadi difahamkan sistem ini juga sebelum ini PLAS menggunakan sistem analog. Jadi ini baru 2 bulan menggunakan sistem LED. Jadi sebab tu kalau kita lihat paparan di skrin tadi memang cukup jelas. Jadi mungkin ada saranan ataupun nasihat daripada Tuan kepada pengguna lebuh raya untuk yang nak memulakan perjalanan balik ke kampung sebab kita dah nampak apa semua yang mereka buat ni. Okey, saranan saya untuk menjadi perjalanan mereka lebih lancar, sila download app kita, ialah PLAS app. Dengan Putri, chatbot kita, PLAS app ni boleh membantu anda untuk journey planning, untuk mendapatkan maklumat tentang keadaan trafik semasa dari CCTV dalam PLAS app dan juga untuk pre-order makanan di R&R. Dan ini akan membantu anda bila nak masuk ke R&R kita mengamalkan penjarakan fizikal semasa di sana dan mengamalkan SOP-SOP yang kerajaan telah ditetapkan. Okey, dan juga termasuk pakai tali pinggang keledar dan juga jangan bermain handphone ketika memandu. Baik, saya kembalikan semula bersama dengan rakan penyampai Ivan dan juga Hanim di Angkasa Puri. Silakan. Faris, terima kasih. Sekembali nanti, PDRN jamin jalankan siasatan telus kes anggota polis trafik memandu melawan arus. Paparannya bersama Polis memberi jaminan akan menyiasat dengan telus kes seorang anggota polis trafik yang didakwa memandu melawan arus selain disyaki berada di bawah pengaruh alkohol. Ketua Polis Johor Dato' Ayub Maidin Piche dalam satu kenyataan mengesahkan lelaki berusia 25 tahun itu telah ditahan di sebuah stesen minyak. Tindakan itu diambil selepas polis menerima satu rakaman video sebuah kereta dipandu menyongsong arus di Jalan Lingkaran Dalam Johor Bahru. Ketika kejadian, dia tidak bertugas dan menggunakan kenderaan persendirian. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak lebih RM15,000 serta hilang kelayakan lesen memandu dan tidak lebih 5 tahun. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 45A Akta Pengangkutan Jalan 1987 pula, denda tidak lebih RM30,000 dan penjara 2 tahun serta hilang kelayakan memandu tidak kurang 2 tahun boleh dikenakan. Mahkamah Tinggi Kuantan menolak permohonan 204 pekebun durian Musang King di sekitar Raub untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman terhadap notis arahan pengosongan tanah yang dikeluarkan Kerajaan Negeri Pahang. Keputusan dibuat Hakim Datuk Zainal Azman Abdul Aziz dalam prosiding dengan hanya pihak terlibat dibenarkan masuk ke mahkamah difahamkan atas faktor penjarakan fizikal. Peguam Xiao Chun Jen yang mewakili semua pelantif memaklumkan mahkamah memberikan 2 alasan dalam menolak permohonan pelantif. Pertama, pekebun terlibat tidak seharusnya membuat permohonan kebenaran semakan kehakiman kerana notis pengosongan yang dikeluarkan pentadbir tanah bukanlah satu keputusan atau tindakan yang boleh disemak di mahkamah. Dan kedua, mahkamah mendapati pekebun terlibat adalah penceroboh di tanah berkenaan, justru mereka tidak mempunyai locus standi atau hak di sisi undang-undang untuk memfailkan permohonan semakan kehakiman. Mahkamah juga memutuskan supaya pelantif menjelaskan kos RM10,000 kepada Jabatan Peguam Negara. Notis pengosongan tanah yang telah ditanam pokok durian Musang King melibatkan kawasan seluas 2,167 hektar di sekitar Raub termasuk di Sungai Ruang, Sungai Calit dan Sungai Klau. Untuk perkembangan cuaca, kita ke map Malaysia bersama pegawainya Atikah Maziah di sana. Teruskan Atikah.
Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin semasa, di mana diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini masih lagi dipengaruhi dengan keadaan angin yang agak kencang, boleh melebihi 60 km per jam dan juga masih lagi boleh melebihi 4.5 meter, terutamanya melibatkan kawasan perairan Laut Cina Selatan. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna merah, jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 24 Disember ini. Dan juga sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Selain itu, amaran cuaca peringkat waspada juga turut telah dikeluarkan bagi negeri Sabah melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning, dijangka akan berkuat kuasa bermula 25 sehingga 26 Disember ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, hujan lebat berterusan dijangka masih lagi boleh berlaku melibatkan kawasan yang terbabit. Untuk melihat keadaan cuaca yang terkini pula, kita beralih kepada paparan imej kema radar semasa. Merujuk pada paparan imej kema radar yang terkini, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian pedalaman negeri Pahang, juga melibatkan bahagian tengah dan timur negeri Johor yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Bagi negeri Sabah pula, keadaan cuaca lembap ketika ini hanyalah tertumpu melibatkan bahagian Sandakan negeri Sabah yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Bagi negeri Sarawak pula, keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian Sri Aman dan juga Mukah negeri Sarawak yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Memastikan pelaksanaan semua pakej rangsangan ekonomi tahun depan demi kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Agensi Laksana akan terus memantau 32 inisiatif menerusi pakej-pakej rangsangan ekonomi yang masih diteruskan tahun depan. Jelas Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ia melibatkan juga 21 inisiatif di bawah Belanjawan 2021 yang akan berjalan seawal Januari tahun depan. Ini antaranya termasuk fasa kedua BPN 2.0 berjumlah 2.2 bilion ringgit yang akan disalurkan pada bulan Januari 2021 serta program iSinar KWSP. Selain itu, dalam memastikan kebajikan rakyat, khususnya golongan rentan, sentiasa terjaga,
kerajaan di bawah Belanjawan 2021 telah merancang pelbagai program bagi memastikan nasib golongan rentan terbela. Beliau menjelaskannya menerusi rakaman sidang video laporan laksana ke-34 yang juga merupakan laporan terakhir tahun ini. Dalam pada itu, Tengku Datuk Seri Zafrul menjelaskan Perkeso dengan sokongan kementerian dan agensi berkaitan akan mengadakan aktiviti berkaitan pekerjaan di bawah Active Labour Market Programs tahun depan. Langkah berkenaan untuk meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat termasuk graduan dan lepasan sekolah. Ia seiring matlamat menjana 500,000 pekerjaan di bawah inisiatif Jana Kerja. Antara aktiviti yang akan dilaksanakan adalah temuduga mingguan di semua pejabat Perkeso di setiap negeri, karnival pekerjaan secara maya dan fizikal, serta bantuan penyediaan resume, kaunseling kerjaya dan program peningkatan keboleh pekerjaan. Program pertama bakal diadakan menerusi penganjuran karnival pekerjaan maya di Kolej Komuniti Tinggi Mara di Johor pada 17 Januari dan dari Kolej Politeknik Mara Kuala Lumpur 28 Januari. Karnival Penjana Kerjaya 2.0 pula akan dilaksanakan secara fizikal di UMP Pahang pada 23 Januari. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatatkan pendapatan pelaburan kasa 17.33 bilion ringgit bagi suku tahun ketiga yang berakhir pada 30 September 2020. Bagi suku tahun ketiga, equity menyumbang 7.29 bilion atau 42% kepada jumlah pendapatan pelaburan kasa, manakala instrumen pendapatan tetap mencatatkan 8.18 bilion ringgit. Ia diikuti tanah dan infrastruktur serta instrumen pasaran wang masing-masing menyumbang 1.63 bilion dan 230 juta. Pendapatan pelaburan bersih berjumlah 16.87 bilion selepas mengambil kira rosot nilai dan turun nilai kos atas ekuiti tersenarai. Ketua Pegawai KWSP Ali Zakri Alias menerusi kenyataan media menjelaskan walaupun pelaburan KWSP kekal berpandukan alokasi aset strategik SAA, namun keadaan masih bergantung kepada tindak balas yang pantas dan efektif bagi menangani pandemik COVID-19. Ia penting bagi menangani impak besar terhadap ekonomi selain memastikan kesinambungan perniagaan, pekerjaan dan kehidupan. Namun KWSP tetap komited membantu ahlinya mencapai masa depan lebih baik serta melindungi simpanan persaraan mereka sepanjang tempoh yang tidak stabil ini. Ia boleh dicapai dengan memastikan keuntungan yang dijana daripada pelaburan dilakukan dengan cara yang sihat dan mampan, mengambil kira turun nilai yang berhemah dan langkah-langkah rosot nilai diamalkan secara proaktif. Terima kasih Ivan dan Hanim. Assalamualaikum, salam bahagia, salam sukan untuk semua. Dimulakan dengan perkembangan bola sepak terlebih dahulu. Kepulangan lebih awal bintang bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT, Muhammad Safawi Rashid dari kelab Portugal Portimonense SC perlu dilihat daripada sudut positif. Itu pandangan peribadi Ketua Jurulatih Harimau Malaya Tang Cheng Ho yang mengakui banyak impak positif boleh diambil daripada pengalaman Safawi, terutamanya dalam aspek peningkatan prestasi. Jelas Cheng Hong, meskipun Safawi hanya menghabiskan masa selama 3 bulan di Portugal, dia percaya pemain sayap berusia 23 tahun berkenaan mampu tampil dengan lebih yakin di atas padang setelah menimba ilmu yang berharga di Eropah. Menurutnya, pengalaman itu boleh dijadikan panduan kepada Safawi untuk beraksi dengan lebih baik selain ia dapat dikongsikan bersama rakan sepasukan. Sejak melengkapkan perpindahan secara pinjaman ke Portimonense SC pada Oktober lalu, Safawi masih gagal membuat sebarang penampilan dalam kancah Liga Premier Portugal dan kerap berada di bangku simpanan. Pemain kelahiran Dungun Terengganu itu hanya beraksi bersama skuad bawah 23 tahun kelab berkenaan sekali sahaja ketika tewas 1-3 kepada Sporting CP Oktober lalu.
Sokongan semua agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan memainkan peranan cukup penting dalam kelangsungan industri bola sepak negara. Demikian pandangan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin mengenai masa depan arena bola sepak negara sepanjang krisis COVID-19 ini. Menurut Hamidin, FAM amat mengharapkan sokongan daripada pelbagai pihak untuk menjadi rakan penaja kepada Badan Pengendali Liga Malaysia iaitu Malaysian Football League MFL yang kini terkesan akibat pandemik COVID-19. Jelasnya, meskipun kerajaan telah membantu dengan membenarkan penonton kembali memeriahkan suasana Liga, namun sokongan juga harus diberikan dalam sudut menghidupkan industri bola sepak secara keseluruhan termasuk industri sampingan. Justru pertemuan Hamidin yang juga Presiden MFL dengan Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz semalam telah membincangkan hala tuju bola sepak negara daripada pelbagai sudut. Antara perbincangan tersebut menyentuh mengenai keadaan semasa serta cabaran dalam menangani krisis dan implikasi keuangan gara-gara pandemik COVID-19 selain perancangan FAM dan MFL menghadapi musim 2021. Tiada masalah untuk Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu meneruskan penglibatannya sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA pada masa akan datang. Esko Belia dan Sukan Perak Khairul Syahril Muhammad menjelaskan kerajaan negeri kini hanya mahu memastikan pasukan mereka yang kini dikenali sebagai Perak FC terus berada dalam keadaan terbaik bagi menghadapi saingan Liga Malaysia pada musim depan. Namun begitu, beliau berkata keputusan tersebut bergantung kepada Ahmad Faizal dan pihak PAFA untuk menentukannya. Pada saya tak ada masalah untuk beliau meneruskan penglibatan di dalam PAFA sebenarnya. Jadi terpulang kepada, seperti saya sudah maklumkan, itu terpulang kepada Datuk Seri sendiri sama untuk duduk untuk terus bersama dalam PAFA. Dan kita di peringkat Kejari hanya nak memastikan perjalanan pasukan Perak berada dalam keadaan yang cukup baik. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat Esko Kerajaan Negeri di Ipoh. Ujar beliau lagi, segala proses pemilihan calon baharu Presiden sewajarnya ditentukan melalui Kongres Tahunan PAFA pada tahun hadapan. Pada 16 Disember lalu, Ahmad Faizal memaklumkan beliau akan meletak jawatan sebagai Presiden PAFA selepas berakhirnya persidangan DUN Perak. Keputusan kerajaan yang membenarkan kehadiran semula penyokong ke stadium bagi menyaksikan perlawanan Liga Malaysia musim depan benar-benar melegakan pasukan Kelantan United FC ke UFC. Presidennya Datuk Cik Abdullah Matnawi berkata situasi berkenaan sudah pastinya bakal memberi suntikan semangat kepada pasukannya yang mengharungi kempen Liga Premier musim 2021. Menurut Cik Abdullah, kehadiran semula penyokong ke dalam stadium sememangnya satu berita yang dinantikan oleh KUFC. Malah, dia turut yakin sokongan daripada pemain ke-12 tersebut mampu merealisasikan sasaran pasukan dari pantai timur berkenaan untuk mara ke Liga Super pada musim 2022. Sebelum ini, saingan Liga Malaysia terpaksa ditangguhkan pada Mac lalu akibat penularan pandemik COVID-19 dan selepas 4 bulan, kerajaan membenarkan saingan bersambung semula namun tanpa kehadiran penonton di stadium. Bagaimanapun, baru-baru ini Majlis Keselamatan Negara akhirnya membenarkan penganjuran Liga Malaysia musim depan dilangsungkan dengan kehadiran penonton yang dihadkan kepada 10% daripada kapasiti stadium atau maksimum 4,000 orang. Dari perkembangan bola sepak, kita beralih ke perkembangan sukan renang. Bekas perenang negara Cindy Ong berharap beberapa pihak termasuk Kementerian Belia dan Sukan KBS tampil memberi sokongan terhadapnya, khususnya dalam aspek penajaan. Cindy yang beraksi dalam kategori Masters menjelaskan buat masa ini dia telah menggunakan wang poketnya sendiri untuk menyertai mana-mana kejohanan yang kosnya hampir mencecah puluhan ribu ringgit. Perenang berusia 36 tahun itu turut berharap lebih ramai atlet sukan terutamanya golongan wanita terus mendapat sokongan dan pengiktirafan daripada pelbagai pihak bagi mengenengahkan bakat mereka ke persada dunia. Coming back to the funding by government, I feel like master swimming has been kind of neglected in the country. And I do definitely want the sport to be heard a little bit more because master swimming is very real, it's very big. In fact, master swimming is larger than amateur swimming.
Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani sambungan kontrak bersama penaja utama syarikat pengeluar sukan renang Speedo di Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu Cindy yang beraksi dalam acara Kuat Kupu-Kupu telah menghadiahkan 5 pingat emas dan 2 perak di Kejohanan Master Dunia di Guangzhou, Korea Selatan tahun lalu. Perenang kelahiran Perak itu turut membawa pulang 7 emas di Kejohanan Master Asia 2018 di Nagoya, Jepun sebelum mengulangi pencapaian itu pada edisi 2019 di Da Nang, Vietnam. Di New York, Amerika Syarikat, seekor kucing terselamat dengan terjun dari tingkat 2 bangunan Pasar Puri yang terbakar. Kejadian berlaku Oktober lalu dan video dirakam oleh Aaron Getaway menunjukkan ekor kucing berkenaan sedikit terbakar. Pusat Kawalan Haiwan memaklumkan kucing itu dalam keadaan baik walaupun tersedup asap. Rata-rata warganet terhibur dengan gelagat kuda ini. Ia adalah video yang dimuat naik di laman Twitter milik Animals World memaparkan seekor kuda sedang baring beralaskan bantal dan menarik selimut menggunakan mulutnya. Dan ini satu lagi video yang menarik perhatian ramai, menyaksikan seorang lelaki sedang bermain kejar-kejar dengan spesies cicak yang unik. Majoriti warganet mengaku tidak berani mendekati haiwan dengan rupa yang begitu menakutkan. Dan video ini mendapat lebih 100,000 tontonan. Yang lebih kurang beberapa hari saja ataupun seminggu lagi tirai 2020 bakal dilabuhkan dan akui perjalanan karier masih hijau dalam industri nyanyian. Penyanyi Zin Nakal berazam terus bersikap positif. Jelasnya banyak perkara yang telah dirancang untuk lebih cemerlang pada tahun depan. Apatah lagi beberapa projek yang dirancang sepanjang tahun ini tidak menjadi kenyataan. Kita pun ada perancangan untuk album kita sendiri kan. Zin Nakal ada perancangan untuk album dia. Jadi mungkin insya-Allah dalam album kita akan drop lagu-lagu yang jauh daripada sakit, jauh daripada perasaan, jauh daripada kesedihan. Kita akan bagi something yang mungkin ini Zin Nakal ke? Ada. Saya tak tahu, betul, tak tahu tapi tak tahu dia bagi idea. Tak tahu tapi insya-Allah kita boleh macam rebrand balik muzik-muzik kita, lagu-lagu kita ni. So ya insya-Allah ada tu. Beliau ditemui di Diva pada majlis pelancaran single dan video muzik berjudul Perasaan. Baru-baru ini itulah berkenaan logo Finas yang diberi penghargaan pada episod Star Wars The Mandalorian sekaligus membuatkan orang ramai tertanya-tanya. Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dr. Ahmad Idham menjelaskan sejak tahun 2013 lagi, Finas sudah menawarkan inisiatif Film in Malaysia Incentive kepada penerbit luar dan dalam negara. Inisiatif FIMI hanya menyediakan rebat tunai sebanyak 30% bagi kegunaan bakat dan penggambaran di Malaysia sahaja. Kita tak fund projek itu. Apa yang kita under FIMI ialah projek itu salah satu syarikat Malaysia dapat bidding untuk buat dia punya grafik yang bernilai if I'm not mistaken hampir 1.6 ke 1.8 million. Jadi syarikat antarabangsa telah berbelanja sebanyak 1.8 juta untuk anak-anak Malaysia ini membuat penerbitan itu. Disebabkan itu kita bagi rebate pada dia. Baik, berita perdana edisi 23 Disember berakhir di sini. Terus patuh SOP putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Juga teruskan bersama berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.